kamu jangan ingat yang kami tak boleh berperang dengan kamu. Dengan Malaysia ni, ya, yang menjadi adik-beradik kandung ni, saudara kandung kami, satu agama, satu bangsa ni pun, kami boleh berperang jika menjejaskan keselamatan dan maruah Indonesia. Sulu tahu Mat Pekan akan buat silap Firdaus Zulkifli. Ya, saya ni dah kata, saya kenal waris suluk ini, dan saya pun pernah membuat projek underground di selatan Filipina itu waktu saya dalam Biro Antarabangsa Pemuda UMNO Malaysia. Firdaus Zulkifli, tak ada siapa yang suruh kau sayang UMNO ni. Saya pun tak sayangkan UMNO ni. Saya sayangkan UMNO ni perjuangan. Pada saya perjuangannya baik. Tapi sekarang keadaannya dengan dua lembaga hitam dalam UMNO ni menyusahkanlah sikit. Alah, UMNO sampai sekarang tak ada foundation. Tak gila babi punya parti. Patut UMNO ni daripada dulu tu dah ada foundation. Yayasan yang mana milik UMNO. Ada dulu Yayasan Gerak Bakti, dah disakau oleh pemimpin masa itu. Baiklah, Mat Pekan, Mat Ponorogo ni dituduh oleh mahkamah buruk baik Mahathir. Kita terima kasih dengan Dr. Mahathir. Dan kerajaan PH dulu ambil tindakan kepada dua mat ni, Mat Pekan dan Mat Ponorogo. Kuang-kuang kita nampak cerita yang sebenar. Kalau tak kita ditipu bertahun-tahun berzaman-zaman oleh dua ekor mat ni. Alhamdulillah. Soal tak bersetuju dengan Dr. Mahathir itu soal lain. Tetapi Dr. Mahathir telah melakukan yang terbaik, mendedahkan wajah yang sebenarnya Mat Pekan dan Mat Ponorogo ni. Sekarang ada media sosial Indonesia provok perang dengan Malaysia. Komen sikit. Saya punya komen, Indonesia ni, dia sekarang ni, kita kena tengok dia dah lebih 230 juta. Maknanya rakyat Malaysia sekarang nak berdepan dengan 200 juta rakyat Indonesia. Provokasi yang dilakukan oleh Indonesia itu bukan provokasi dalam bentuk Malaysia sahaja, tetapi kepada semua negara yang cuba menceroboh negaranya termasuk perairannya. Jadi kita tak tahu misteri dia. Jadi apa yang dibuat oleh Indonesia itu tidak menyentuh perasaan. Termasuk saya sendiri, saya tengok seronok-seronok gambar video klip tu, askar dia bertempur ucapan Jokowi itu. Kerana kepada pemikiran saya bahawa Jokowi punya kenyataan itu, Indonesia itu lebih bercorak am, maknanya menyeluruh. Maknanya dia bukan saja dari segi ini, Jokowi mungkin menghantar pesan kepada negara lain, mungkin kepada China, bahawa kamu jangan ingat yang kami tak boleh berperang dengan kamu. Dengan Malaysia ni, ya, yang menjadi adik-beradik kandung ni, saudara kandung kami, satu agama, satu bangsa ni pun, kami boleh berperang jika menjejaskan keselamatan dan maruah Indonesia. Dari itu, apa yang dibuat ialah untuk meningkatkan semangat, untuk menaikkan semangat. Jauh beza dengan kita punya pemimpin-pemimpin yang selalu menyebut tentera-tentera kita bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, bertempurlah dengan keberanian, dengan jiwa yang satu. Kita di Malaysia masih lagi sibuk untuk tuntut wang pencen lah, tuntut kebajikan itu, kebajikan ini bekas tentera. Indonesia dia dah advance ke depan. Dia membina satu trup atau pasukan tempur yang kepentingan negara itu penting. Dia tak ada fikir aku esok dah bersara dapat pencen ke tidak, aku duduk bawah jambatan ke tidak. Mereka hendak terus mempertahankan ibu pertiwi mereka di bawah lambang sang saka merah putih. Kita di Malaysia sibuk, kan? Sibuk itu sibuk yang tak react. Dan kita sebuah negara yang kita lihat ketahanan nasional kita, sikap patriot kita agak menurun. Kerana kita hendakkan
gaji, bukan kita hendak berkorban. Jadi kalau hendakkan gaji, memang kita tak akan mencapai matlamat. Tapi kalau kita hendakkan patriotik, samalah seperti almarhum bapa kita, abang kita, datuk kita yang berjuang dulu. Kita ambil selepas merdeka, iaitu mereka menjadi polis, menjadi tentera, menyerang komunis, pergi berperangnya, dan pernah berdepan dengan konfrontasi Indonesia. Gaji berapa sangat? Sebagai askar, sebagai polis masa itu RM200 dia. Kemungkinan mati dah ada. Tetapi mereka ada sikap patriotik, tidak mahu negara ini dijajah, dan mereka mahu negara ini hidup aman damai. Tapi sekarang, bagaimana kita nak kata bahawa mereka ini ada patriotik? Kalau mereka terus dengan corruption, kalau dalam Kementerian Pertahanan sibuk para jeneral membahagi-bahagikan tanda itu dan sebagainya dengan kroni, bila masa? Itu sebab di Indonesia zaman Soeharto, ada kebangkitan rakyat terhadap Kementerian Pertahanan dia, di mana mereka menentang Soeharto kerana dilihat pembeli-pembeli senjata ataupun mereka yang menang tender membekal senjata kepada ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang dipanggil TNI, Tentera Nasional Indonesia, ia boleh dikira sebagai besi buruk. Kapal besi buruk, senapang, kereta kebal besi buruk. Kita pun ada juga masalah. Kapal yang tak siap lagi, kereta kebal yang perlu meriamnya berbeza dengan kereta kebal. Tapi kita tidak pernah nak membangkitkan isu itu demi keselamatan dan pertahanan negara kita. Jadi inilah yang saya rasa, saudara Zaid Azam, kita tidak boleh melihat bahawa provok yang dilakukan oleh kerajaan Indonesia itu sebagai direct kepada Malaysia. Ini mungkin marah anak sindir menantu ni, ya. Jadi kita kena relax, cool, jangan gopoh-gapah menyerang balik Indonesia. Kalau Indonesia ni zaman konfrontasi, kita bolehlah berkepak sikit kerana kita ada sistem pertahanan 5 negara. Kita ada British, kita ada Australia, kita ada New Zealand, kita ada Singapura, kita ada negara Commonwealth yang boleh bantu kita menentang konfrontasi dan isu itu isu antarabangsa. Tapi sekarang kalau kita nak bertempur dengan Indonesia dalam keadaan apa sekalipun, kita tak nampak ada menangnya, kecuali kita beli bom atom, kita bom atom kat Jakarta tu, itu lainlah. Tapi itu pun tidak boleh sekarang digunakan. Jadi apa yang patut dibuat, kita ingat bahawa segalanya diplomasi, segalanya hubungan bilateral antara dua negara. Kita kena bertolak ansur, yang salah tetap salah, yang tak perlu dibagi tahu dunia, kita selesaikan secara adik-beradik, ya. Muhammad Rosli, dahulu jeneral adalah pakar perang, sekarang adalah pakar jaga tender. Betul, itu saya setuju. Fedor Zulkifli, tak ada siapa yang suruh kau sayang UMNO ni. Saya pun tak sayangkan UMNO ni. Saya sayangkan UMNO ni perjuangan. Pada saya perjuangannya baik. Tapi sekarang keadaannya dengan dua lembaga hitam dalam UMNO ni menyusahkanlah sikit. Kemudian UMNO kena berubah dalam bentuk berbagai-bagai. Antara yang perlu berubah ialah pemimpin. Saya dah berkata berapa kali, jangan pemimpin dia asyik bercakap ahli UMNO sedialah berkorban untuk berjuang, berkorbanlah wang ringgit. Tapi pemimpin ada. Malah UMNO sampai sekarang tak ada foundation. Tak gila babi punya parti. Patut UMNO ni daripada dulu dah ada foundation. Yayasan yang mana milik UMNO, ada dulu Yayasan Gerak Bakti, dah disakau oleh pemimpin masa itu. UMNO tu sendiri, Yayasan UMNO yang collect duit ni daripada toke, yang ini, mana dia dikumpulkan wang itu? Untuk diri sendiri atau untuk parti politik? Jadi patutnya sekarang kita tengok, di wilayah Ketuan ni saya pun tengok banyak bahagian-bahagian
tubuhkan yayasan itu, yayasan ini. Adakah dia bantu ahli-ahli UMNO ni, anak dia nak belajar universiti, tak ada cukup duit, di London ke dan sebagainya, nak bayar tuition di universiti, kita tak ada jalan lain. Sulu tahu Mat Pekan akan buat silap Firdaus Zulkifli. Ya, saya ni dah kata, saya kenal waris suluk ini, dan saya pun pernah membuat projek underground di selatan Filipina itu waktu saya dalam Biro Antarabangsa Pemuda UMNO Malaysia. Malah saya kenal waris Sultan Suluk ni pada tahun 77. Itu sebab saya tahu sejarah kehadiran parti pendatang tanpa izin Indonesia, pendatang tanpa izin daripada Filipina ini. Kerana tahun 76, 77 dan sebelumnya di zaman Tun Datuk Muzaffar, waktu ada tekanan kerajaan Manila terhadap penduduk-penduduk Islam di selatan Mindanao, termasuk di daerah Zemboga, kawasan-kawasan Sultan Suluk ini, Tun Muzaffar yang kebetulan keturunan Sultan Suluk dengan persetujuan Tun Razak sendiri masa itu membenarkan orang Filipina ini masuk ke Sabah untuk melindungi diri, kerana formula yang digunakan masa itu ialah takut bahawa golongan ini akan pupus. Memang kita punya teori dulu simple, biar dia besar di Sabah, kita bagi dia makan, bagi dia kedudukan, lepas tu kita hantar dia balik ke Sabah untuk ke Suluk untuk menjaga kepentingan negara dia. Malah kita memberikan mereka kemasukan ke universiti seperti yang kita lakukan kepada penduduk Islam di Kepondia yang tertindas oleh zaman kerajaan komunis dulu. Jadi apa yang saya nak katakan, dia punya kesilapan bukan besar sangat, 5,000 lebih satu rumah yang kerajaan bagi. Sebenarnya wakil atau councillors Sultan Suluk di Sabah itu lebih kepada badan perhubungan antara kerajaan Sabah dengan kerajaan Kesultanan Suluk ini, untuk berjumpa, untuk bincangkan masalah rakyat dan sebagainya, untuk mengesahkan betul ke orang Suluk. Itu gunanya dulu di zaman tahun 70-an. Jadi apa yang saya nak katakan ialah apabila Kesultanan Suluk ini dia membuat tuntutan di Mahkamah Antarabangsa, kemudian menyita harta Petronas, kerana kita selalu tak ambil kisah pun, tak ambil indah apa pun terhadap kepentingan negara kita, seperti yang berlaku di Batu Putih di selatan Johor itu dan sebagainya. Memang soal negara ni kerajaan kadang-kadang tak ambil kisah, mengharapkan orang yang menjaga portfolio itu menjaga kepentingannya. Patutnya orang politik juga patut melibatkan diri untuk melihat sesuatu isu yang besar dan sebagainya. Tapi inilah dia. Jadi akhirnya sekarang ini Mat Pekan punya hal, yang mana Mat Pekan masa itu Perdana Menteri, apabila Tondo itu diserang oleh tentera Suluk yang dah mendarat. Maknanya pada tahun 2013 itu membuktikan kelemahan kita, dan kelemahan kita itu sampai sekarang pun ada lagi, iaitu penyelundupan. Adakah itu kerana rasuah, kerana kita lalai, cuai, ataupun apa yang kita panggil kecuaian manusia, penyelundupan minyak berpaket-paket di Laut Sulu tu. Jadi apa benda dia kita nak cakap? Jadi masalahnya sekarang ini, kita tak tegas terhadap isu-isu yang menyentuh kepada benda-benda yang salah ini. Just Jamal apa ni sebut dia, ego, rasa UMNO mengatasi segalanya. Itu sebab tak mau buat pemilihan walaupun dah expire. Mereka buat undang-undang macam kertas tandas. Ini yang diharapkan kepada pemimpin begini. Yes, pemimpin UMNO ni sebenarnya banyak orang tanya saya, kenapa you marah sangat pemimpin UMNO ni? Saya jawab mudah. Saya berada di zaman Tengku, jadi ahli UMNO. Kemudian dia letak jawatan 71 Tun Razak.
bapa kepada Najib sekarang. Mat pekannya bapa tu. Sebab saya selalu kata, kalau dibandingkan Tun Razak dengan Mat Pekan ni, nak kata planet Marikh dengan bumi tu susah nak percaya. Tapi antara matahari dan bulan pun tak mungkin lah. Senang lah. Antara nak tengok jarak dia, antara awan dengan Najib dengan Mat Pekan ni, pun tak boleh kita nak bandingkan Tun Razak itu. Itu sebab saya ambil kemudahan bau ketiak Najib Tun Razak pun tak ada pada Mat Pekan ni. Bau ketiak Tun Razak, kalau kita cium bau ketiak Tun Razak, kemudian kita cium ketiak Mat Pekan ni, bau Tun Razak tu tak ada. Tak ada, jauh. Jadi patutnya panggil, kita bincang. Jangan asyik kamu di kalangan tompolok kamu yang bergelar, yang berhormat, yang bergelar Datuk Seri. Cuba tanya Akar Rumbi punya pandangan. Apa pandangan Akar Rumbi? Apa pandangan orang yang biasa, yang ada pengalaman? Baiklah, Mat Pekan, Mat Ponorogo ni dituduh oleh mahkamah buruk baik Mahathir. Kita terima kasih dengan Dr. Mahathir. Dan kerajaan PH dulu ambil tindakan kepada dua mat ni, Mat Pekan dan Mat Ponorogo. Kuang-kuang kita nampak cerita yang sebenar. Kalau tak kita ditipu bertahun-tahun, berzaman-zaman oleh dua ekor mat ni. Alhamdulillah. Soal tak setuju dengan Dr. Mahathir itu soal lain. Tetapi Dr. Mahathir telah melakukan yang terbaik, mendedahkan wajah yang sebenarnya Mat Pekan dan Mat Ponorogo ni. Ridwan kata haramkan je parti UMNO ni, merapu je, tak boleh mat. Rasional lah. Ini bukan milik seorang. Yang menyebabkan merapu ni, dua ekor lembaga hitam tu lah. Kami orang semua tak mengapu.